Pagi ini dalam majlis baca kitab kita. Kemarin 2 minggu lepas kita datang sini baru tengah hujan ya. Tapi kemudian ada naik air sini. Masuk rumah air. Tak masuk rumah ya, alhamdulillah. Tapi kat luar tak boleh lalu ya katanya. Yang sebelum kerja apa? Alhamdulillah. Ni kali ini datang alhamdulillah dah boleh lalu, dah boleh sampai, syukur alhamdulillah. Air banyak dah surut. Mudah-mudahan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tak nak baca kitab. Hari ini kita walaupun kita kawan-kawan dah biasa dengar, tapi tak apa. Kita setiap sesi kita anggap sebagai tempat baru, sebagai sesi baru kita ulang. Ni ada kita nak pesan-pesan tentang Ramadan. Nak pesan-pesan tentang Ramadan. InsyaAllah hari Rabu akan datang sudah masuk malam 1 Ramadan ya. Malam dah malam tarawih. Bermula kalau nak masuk Ramadan, nombor 1 kena pastikan dah masuk Ramadan. Tak boleh tidak, khususnya macam tahun ini kita akan 29 hari bulan Syaban. Maka pengumuman dah keluar malam tengok anak bulan hari Rabu. Jadi tak boleh tidak, kita tak boleh bergantung pada kalender. Sebab Ramadan itu adalah kita dengar pengumuman daripada ulul amri kita, pemerintahan kita. Jadi kita dah nampak anak bulan, kita kena dengar. Lepas sembahyang maghrib, kena dengar pengumuman. Katakan nampak anak bulan. Bagaimana apa dari penyimpan mohon besar raja-raja. Mengatakan perkenankan boleh ke bawah dulu. Selepas ke baginda Pertuan Agong serta raja-raja. Bahawasanya apa anak bulan kelihatan. Disahkan Ramadan. Barulah boleh sembahyang tarawih. Kalau tidak sembahyang tarawihnya tak sah. Kenapa? Kita tak tahu. Yang orang kita dah sembahyang tarawih baru. Tadi ada siapa dengar pengumuman. Tak dengar pengumuman sembahyang tarawih. Tak sah. Walaupun sekali punya kami dengar memang hari Rabu. Memang hari Khamis puasa. Tak sah. Kerana kita sembahyang pada ketika itu. Kita belum pasti. Kita belum tahu ni Ramadan tak Ramadan. Walaupun confirm. Macam kita zuhur lah. Kita tak tahu dah masuk waktu ke belum. Sembahyang aje lah. Sembahyang aja. Tak tahu orang balik tanya, tadi kau dah sembahyang dah? Memang dah masuk waktu. Oh ya, aku main sembahyang aja. Kebetulan masuk waktu. Tak sah. Kerana kita nak sembahyang, kita tak tahu dah masuk waktu, tak masuk waktu. Jadi kita kena tengok pengumuman. Diumumkan bahawasanya nampak anak bulan dan diisytiharkan puasa. Puasalah kita, barulah boleh mula tarawih. Ya? Baru boleh tarawih. Maka cara, kalau di masjid-masjid di situ, cara pengisytiharannya macam mana? Berbagai tempat dan berbagai cara. Sama ada tembak meriam. Kalau zaman dulu setengah tempat tembak meriam. Sama ada setengah tempat sebagaimana kita dengar kalau di Kedah dahulunya lah. Sekarang tak tahu. Dia alus tak tu. Kalau apa nampak anak bulan akan pukul nobat nafiri. Pukul nobat nafiri. Maka segala yang ahli nobat akan naik atas balai nobat. Pukul nobat nafiri. Satu negeri sekitaran tu dengar. Setengah negeri tembak meriam. Setengah nak pergi pukul beduk, pukul kentong. Setengah tempat lampu menara masjid tu dia tak nyala kecuali pada malam-malam tertentu. Jadi dari jauh orang dah nampak, lampu dah pasang. Lampu dah pasang. Kita tahun 70-an masih pakai mengamalkan begitu lagi ya. Masih mengamalkan. Sekarang hari-hari kita buka masjid kita mewah sekarang. Hari-hari buka lampu cantik terang menerang. Dulu malam puasa, malam raya, malam-malam tertentu saja buka. Jadi orang nampak. Begitulah, ada dengar pengumuman sendiri ataupun nampak tanda-tanda yang dukat yakin kita itu Ramadan, maka jatuhlah Ramadan ya. Maka dalam bulan Ramadan itu kita kena jaga 4 perkara. Setiap ceramah Ramadan saya yang ringkas macam gini 1 jam kita bicara apa kita Ramadan kita nak melalui ibadat puasa kita kena ada 4 perkara kita kena sentuh. Yang pertama mesti ada dalam menjalani ibadat Ramadan, siang dan malamnya. Mesti ada. Yang kedua, tak boleh ada. Yang ketiga, biar banyak. Yang keempat, biar sikit. Jadi mana-mana ceramah kita pergi, kita berkisar kepada 4 ini. Biar ada, bukan biar ada, mesti ada. Tak boleh ada. Biar banyak, biar sikit. Mesti ada ilmu puasa. Kena tahu ilmu puasa. Syarat yang wajiblah kita tahu. Yang sunatlah kita tahu. Apa wajib? Yang kita belajar tadi pagi, kita sebelum tadi kita itu kira wajib ke sunat? Wajib tahu masuk Ramadan, pengumuman masuk Ramadan, itu wajib. Kalau tidak main suka-suka satu orang. Kita puasa sini, Indonesia tak puasa. Aku orang Jawa, aku ikut Indonesia. Habis orang Bangla kat sini, aku orang Bangla, aku ikut Bangla. Boleh?
Tak boleh. Mana bumi kita pijak, situ langit kita junjung ya. Yang pertama ialah ilmu puasa mesti kena ada. Tadi kita sebut tadi. Yang kedua, tak boleh ada dosa dan maksiat ketika puasa. Tak siang, tak malam. Tak boleh. Itu tak boleh. Bulan lain pun tak boleh. Oh, jadi bulan puasa tak boleh ada maksiat. Bulan lain boleh maksiat. Bulan lain pun tak boleh. Dalam bulan puasa ditekankan. Kerana bulan puasa bulan lain kalau buat maksiat, setakat engkau buat maksiat. Tapi kalau bulan puasa engkau buat maksiat, kalau engkau puasa siang, membuat pahala puasa engkau batal. Walaupun puasanya tak batal. Seperti memandang yang haram, dengar yang haram. Pahala puasa batal. Bulan puasa kau dengar radio, matikan. Bulan puasa kau tengok televisyen, itu ada orang berjoget apa semua. Dan ini bukan ekstrim ya. Kalau kita cakap ini bukan kira ekstrim, ini hukum ya. Jadi Nabi mengatakan berapa banyak orang puasa, tak hasil puasanya kecuali lapar dan dahaga ya. Dan apa Nabi ada mengatakan ya, perkara-perkara yang membatalkan puasa, iaitu apa? Maksudnya membatalkan pahala puasa. Ya, adanya mengumpat, lagi bertengkar, lagi apa? Mengadu-ngadu, memandang yang haram, semuanya tu ya. Itu perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dan hadis-hadis sendiri menyebutkan, siapa yang puasa tak tinggalkan cakap-cakap kotor dan terus melakukannya, maka Allah Ta'ala tak ada hajat baginya kalau dia tak makan tak minum. Istilahnya kau makanlah, kau tak ada pahala pun. Kau tak makan tak minum, tak ada pahala pun di sisi Allah Ta'ala. Begitu ya. Jadi yang kedua, tak boleh ada menjejas pahala puasa kita dan mencemar kesucian bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu mulia, syaitan pun tak ada. Kok kita jadi syaitannya? Allah ya. Jadi yang kedua tu tak boleh ada, iaitu apa? Segala maksiat, zahir baik, batin baik dalam bulan puasa. Tapi mana ada orang boleh tak buat maksiat? Walaupun tak ada orang tak boleh maksiat, jangan kita kerjanya asyik maksiat. Terbuat maksiat, lekas tobat dalam bulan puasa. Lekas insaf. Matanya jangan pandang yang haram. Laki-laki tak boleh pandang perempuan. Sebab itu kita belajar kitab penawar hati ini penting. Kalau tidak kita puasa, kita kan dah sah puasa kita. Memang dah sah, tapi pahalanya tak sah. Kenapa? Tak jaga mata, tak jaga lisan. Tak sah. Pahala puasanya zero. Tak berasa bersalah. Terbuat, tersilap dalam bulan puasa, terpandang yang haram, terdengar yang haram. Lekas-lekas tobat minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai terus berlarutan dan pahala puasanya jadi batal. Yang ketiga, biar banyak, iaitu apa? Amal salih. Baca Qurannya, i'tikafnya, sembahyang sunatnya. Biar banyak, biar sempurna segala amalannya ya. Biar baik, banyak dan baik. Biar banyak dan baik ya mutunya. Dan yang keempat, biar sedikit segala kesedapan yang berbentuk duniawi. Berbentuk duniawi seperti yang dimakan, yang dipakai, yang dipandang, yang didengar, yang tak haram. Yang haram masuk dalam yang nombor 2 tu tadi. Yang tidak haram, yang tidak haram seperti apa? Air condition. Tu jadi sejuk sangat. Seperti apa? Pakai baju indah-indah. Seperti apa? Buka dan sahur makan lazat-lazat. Semua tu tidak ya. Kita terbalik ya. Makin nak bulan puasa kita beli gamis baru, beli syal baru, beli songkok baru. Tidak. Bulan puasa pakai apa seadanya. Zuhud, zuhud, belajar zuhud ya. Bulan puasa ni lebih kurang macam haji. Haji yang afdal apa? Yang kusut dan berdebu, bukan yang licin dan berdobi. Haji tu ya. Puasa lebih kurangnya begitu ya. Jadi bulan puasa kena jaga, kena jaga ya. Biar sedikit kesedapan. Yang dipakai, pakaian pun sederhana. Yang dimakan, buka pun sederhana. Yang dipandang, tak ada kerja bulan puasa, baca majalah masak-masak, majalah resepi. Baca majalah perabot, IKEA umpamanya. Itu tak ada gambar perempuan. Memang tak ada haram, tetapi sia-sia. Sia-sia. Kalau apa kita nak beli barang, apa kita perlu nak beli barang, bagi beli aja. Apa yang kita perlu kita beli sudah. Jangan tak ada kerja semak itu. Biar sedikit kesedapan yang di dunia. Di antara benda yang disedikitkan apa? Hatta segala amal yang dapat pahala, tetapi yang kita boleh buat bulan lain, kurangi. Konsentrasi yang khas berkait dengan puasa. Sampai contohnya apa tu? Fatwa. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal kalau bulan puasa jabatan fatwanya tutup. Orang nak tanya dia jawab yang penting-penting, yang lain dia bilang lepas raya. Kebayangkanlah kenapa mereka konsentrasi apa? Baca Quran, sembahyang tarawih, i'tikaf masjid, yang amalan yang khusus dalam bulan Ramadan
yang berkait dengan Ramadan, apatah lagi amalan yang tak boleh buat kecuali dalam bulan Ramadan. Seperti apa? Puasa Ramadan. Seperti apa? Sembahyang tarawih. Tak ada buat lain dalam bulan Ramadan. Jadi mereka konsentrasi begitu ya. Mereka konsentrasi benda yang itu. Jadi jadual-jadual kuliah semua tukar. Isi kandungan kuliah pun tukar. Kitab-kitab yang lain semua kita yang lain sederhana, kebanyakannya disentuh tafsir, sirah, sirah tentang Ramadan, tentang hadis-hadis tentang Ramadan. Kuliah-kuliahnya pun begitu ya. Jadi ada beza antara Ramadan dengan tidak Ramadan. Kembali pada yang pertama, mesti ada kena tahu hukum puasa, halal haram, batal sahnya. Di sini suka kita ulangi lagi tentang perkara-perkara puasa. Tentang niat puasa, tak boleh tidak kena tahu. Niat puasa, kita sebut, apa niat puasa? Saja aku puasa pada esok hari ya. Perkataan esok hari tu timer. Puasalah satu-satunya ibadat yang pakai timer niatnya. Segala ibadat lain niatnya kita kena faham. Segala niat ibadat mesti kena berserta dengan permulaan ibadat itu. Itu namanya muqaranah. Seperti kita mulakan sembahyang dengan niatnya Allahu Akbar, jatuh niat takbiratul ihram. Wuduk, air kena muka kita saja, nawaitu raf'al hadathil asghar lillah ta'ala. Puasa, awal ibadat puasa bila pangkalnya subuh. Subuh dia naik matahari. Naik matahari kita boleh kontrol ke? Tak boleh kontrol. Dan kalau kita nak duduk tengok dekat pantai timur, nak tengok, kita berdiri semua dekat Mersing lah. Kalau orang Johor, tengok dekat Mersing semua tengok. Nampak dia. Niat. Tiap-tiap pagi kena diri kat pantai tau. Maknanya. Tiap-tiap pagi kena tengok kat ufuk. Kena tengok ufuk timur. Tengok nampak gemersik fajar aja jatuh niat. Agak-agak boleh terbuat tak? Bukan hanya payah. Tak boleh terbuat pun. Tak boleh terbuat. Tak boleh terbuat. Kenapa? Kalau kau dah tunggu pun, tak tahu mana. Tak begitu nampak. 1 second, 2 second berlalu aja dah tak sah. Maha suci Allah Ta'ala meringankan ibadat puasa. Boleh niat before. Tapi niatnya malam. Petang tak boleh. Takut lupa lah. Lepas asar baik niat untuk besok. Tak boleh. Kenapa? Masih siang. Masih puasa. Macam mana nak niat untuk besok, puasa besok? Jadi niat malam. Jadi perkataan besok hari, nawaitu sauma ghadin, saja aku puasa ghadin, besok tu adalah timernya. Jadi apabila hari menjadi esok, aku menjadi orang yang berpuasa. Dari sini kita tahu ya. Jadi kalau kita dah niat, lepas tu makan, minum malam sama dengan isteri, masih boleh tak? Boleh. Tapi dah niat puasa, esok hari. Belum esok hari, aku belum puasa. Jadi masih boleh kan apa-apa. Kita tertidur pulaknya. Tertidur sekali bangun pukul 6.30. Kan dah bang subuh. Alamak, dah 6.30. Kita punya puasa mula bila? 6.30 ke waktu subuh tadi? Waktu subuh. Walau tidur sekalipun. Pasal aku dah pasang timer. Macam kita pasang timer lah. Fan ke apa timer. Kita tidur pun. Kita setkan dia pukul 6. Kita tidur ke, kita on dia ke, dia tetap on pukul berapa? Pukul 6. Begitulah puasa kita. Matahari terbit aja, fajar terbit aja, terus kita jadi orang yang berpuasa. Itu yang orang tanya pulaknya tentang niat. Ustaz, itu kalau kita niat malam. Habis kalau kita niat dalam subuh pukul 6, macam tadi ya, subuh pukul 6-7 minit ya. Kita niat pukul 5.30. Tadi subuh 6-7 minit kan? Betul ya? Kita nak setiap niat pukul 5.30, adakah kita masih niat esok hari? Tinggal lagi setengah jam aja lagi. Masih niat setengah hari. Kita bilang, sebab kalau pukul 5.30 sekalipun, namanya masih malam. 5.30 pagi sama 7.30 malam tak ada beza. Kerana namanya masih malam. Dan siang, nisbah siang bagi malam, ialah esok. Walau lagi 2 minit sekalipun. Tak ada saja aku puasa kelak hari. Tak ada. Tetap esok sebenarnya. Kenapa kata esok? Lagi setengah jam kita sebut esok. Pasal hari. Bagi malam, hari ialah esok. Jadi malam adalah esok. Jadi jumpa esok ya. Nanti saya sambung esok. Lagi 2 minit aja bang subuh. Mari kita jumpa. Kata esok. Dah esok lah ni. Kerana dah masuk subuh, dah kira esok. Dah masuk hari, dah kira esok. Ya, jadi orang, Ustaz, kita sebut malam hari. Tapi kalau malam hari tu, kita niat pagi macam mana? Adakah esok hari juga? Esok kerana esok hari. Jadi selagi masih malam, kita masih sebut sebagai esok. Ya, itu niat puasa. Dan kita wajib niat puasa tiap-tiap malam mazhab kita Syafi'i.
Walaupun kita ada niat 1 bulan, tetap wajib niat tiap-tiap malam. Niat tiap-tiap malam. Baik. Itu satu perkara. Kita sentuh sikit yang mesti ada ilmu puasa ni. Kita sebut sikit. Ilmu puasa ya. Ilmu puasa. Niat. Kita dah katakan tadi niat ya. Bagi orang yang tak tahu. Ramadan tak Ramadan. Dia niat saja. Lepas maghrib, dah ada khabar, belum khabar. Lepas isyak, dah ada khabar, belum ada khabar. Niat ajalah. Dia tidur. Sekali besok, macam mana? Tadi malam kau dah tidur aja, pengumuman. Nampak anak bulan. Ramadan. Tak sah. Kerana niatnya tidak jazm. Niatnya tidak putus. Niatnya tidak putus. Kerana dah masuk Ramadan, dia tak tahu. Dia tak tahu. Jadi dia tak pasti. Jadi kena dengar pengumuman, baru jatuh niat. Tak dengar pengumuman, saja aku puasa esok hari. Di situ, kerana menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini, dalam pada niat tu banyak question mark. Saja aku puasa esok hari. Kena puasa ke tak kena puasa? Esok hari Ramadan ke tidak? Pada tahun ini, kena menaikkan fardu Ramadan. Besok Ramadan ke Syaban? Ramadan tahun ini, dah masuk ke belum? Kan? Banyak question mark. Jadi tak boleh tidak. Kena tahu ya. Tentang Ramadan, kena Ramadan. Bersalahan dengan hari raya. Kau dah niat. Malam 29 Ramadan malam, kau dah niat puasa. Kau tak tahu hari raya. Kali besok pagi, orang bilang, dah hari raya lah, dah hari raya. Alamak, aku dah niat puasa, macam mana? Sebab aku tak tahu hari raya. Kau tahu, tak tahu, tetap hari raya, kau dah kiranya puasa kau immediately batal. Kerana sudah masuk hari raya. Kau tentang puasa, tak boleh tidak. Kau kena tahu. Hari raya kau tak payah tahu, sebab memang makan dan minum. Kau tak payah tahu. Kau dah tahu, kali, alamak, kita dah niat nama itu sama Radin. Kita tidur, tengah malam baru orang pengumuman. Nampak anak bulan, hari raya. Orang pun dah sembelih ayam, dah anyam ketupat, dah apa. Zaman dulu gitu tau. Jangan gitu. Bangun pagi tengok. Dengarkan mendengar tarhim. Ya Arhamar Rahimin. Kita dengar. Allahu Akbar. Loh, kok dah takbir? Dah hari raya. Lama aku tak tahulah. Aku tak tahu dan aku sudah niat puasa. Jadi aku kena puasa lah. Tak boleh, kena batalkan puasa. Haram puasa pada hari itu ya. Ini perkara yang hubung kait. Satu lagi disebut tentang hari-hari puasa ini. Kita kena tahu, ini semua tahu. The more we know, lebih besar pahala kita. Sebab dengan kita mengetahui satu-satu hukum, macam tadi kita tengok tentang anak bulan apa semua itu qadhi punya bahagian, bukan kita punya bahagian. Kita sebagai rakyat ikut saja. Tapi disebut orang awam kena ikut. Begini perkara-perkara segala tafsir-tafsirnya kalau kita belajar, lebih kita mengetahui, lebih ekstra pahala kita. Lebih ekstra kerana orang yang mengetahui dengan orang tak mengetahui tak sama. Dah tentu tak sama ilmunya, takkan sama pelaksanaan amalnya, takkan sama penghayatannya, takkan sama menghargainya dan takkan sama pahalanya sisi Allah Taala ya. Kita sebut lagi tentang orang travel. Kalau dalam kitab-kitab dulu taruh kitab ini dahulu, kalau orang tengok orang bilang hanya cakap subhanallah, kalau. Tetapi kalau sekarang mungkin dah jadi dah. Iaitu apa? Disebut tentang orang travel ya. Negeri kita sudah puasa 30 hari. Tadi malam tak nampak anak bulan. Dah 30 Ramadan kita puasa. 30 hari maksimum kan? Malam hari raya kita berangkat pergi KLIA, pergi airport, naik kapal terbang, berangkat pergi New Delhi umpamanya. Kita di atas kapal terbang, kita pun dah takbir. Allahu Akbar. Kemudian ada bawa bekal ketupat pasal nak raya, nak makan dekat New Delhi. New Delhi tak ada ketupat tau. Kau cari, tak ada ketupat. Kau pun nak pergi New Delhi. Nak tak tahu raya ni makan apa ya. Kali kau turun subuh, kau tak pergi sana, kau tanya orang airport. Kau tanya sama dia, sembahyang hari raya pukul berapa? What time you do the Eid prayer? Eid prayer? We still Ramadan. Oh, Ramadan. Tengok. Dia punya sampai negeri tu pukul berapa? Kalau dia sampai negeri tu dah lepas subuh dan dia dah makan kat flight ke airport, dia dah makan tadi, dia makan, maka dia wajib imsak. Perlu qada? Tak perlu qada sebab dia dah completekan 30 hari. Kalau dia sampai negeri tu sebelum subuh, nasib baik aku sampai sebelum subuh. Maka dia terus nawaitu sauma ghadin. Adakah puasa 31 hari?
Tidak, puasa dia kira 30 hari. Kira dia puasa hari 1 Ramadan, 2 Ramadan, dapat sampai 29 Ramadan, 30 Ramadan, 30 Ramadan, double 30 Ramadan. Kerana dia berada di negeri yang masih Ramadan, maka dia masih Ramadan. Jadi puasa. Jadi dia lupa 2 hari, 2 kali 30 Ramadan. Allah, 30 Ramadan, aku dapat puasa lagi sekali, syukur, Alhamdulillah. Bukan mengeluh tau, makin syukur tau. Syukur, Alhamdulillah. Alamak, New Delhi dah masih puasa lagi. Jangan getun. Lepas tu, syukur, Alhamdulillah. Lepas buka puasa, naik flight lagi. Kerjanya meeting aja umpamanya ya. Lepas bulan puasa, naik flight lagi. Sampai subuh lagi, sampai Kuwait pulaknya. What time 8 prayer? 8 prayer? We still Ramadan. Alamak. Puasa lagi tak? Puasa lagi. Kerana dia berada di bumi yang masih Ramadan, maka Ramadan wajib ikut tak? Wajib ikut. Kita gitu. Walau sana mazhab lain daripada kita sekalipun. Tapi kita dah di bumi situ, qadi dia dah cakap, kita kena ikut dia. Itu Ramadan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berangkat daripada rumah kita 29, ini 28. Kita dah puasa 28. Jadi malam besoknya 29. Belum tengok anak bulan kan? Besok confirm masih Ramadan lah. Sebab 29 Ramadan. Ramadan minimum 29, maksimum 30. Kita baru puasa 28 hari bulan, 28 hari, malam kita berangkat. Kita sembahyang tarawih sunat atas kapal terbang. Salli sunat tarawih umpamanya. Kita sahur, kita baca asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kita tak tahu syaitan dah terlepas. Kali kita mendarat saja sampai Taiwan, sekali kita tengok, kita ingatkan nak sahur, kita tengok budak-budak Taiwan dah pakai baju kurung semualah. Dah ada kuitat, dah ada apa? Dah ada apa? Rendang, dah ada sambal goreng. Selamat Hari Raya. Taiwan ada sambal goreng tak? Tak tahulah, ini contohlah ya. Contoh saja. Budak Taiwan pakai baju kurung tak? Pun tak tahulah. Macam mana komuniti Islam ada? Islam adalah kat sana, tapi komuniti dia pakai apa? Kali kita tengok bilang, tarawih hari raya. Wajib kita batalkan puasa kita. Wajib puasa kita dan kita hari raya. Kenapa kita sampai? Walaupun kita baru 29. Kemudian kita telefon. Malaysia hari raya puasa berapa hari tahun ini? 30 hari. Kita tanya orang Taiwan, korang puasa berapa hari tahun ini? 30 hari. Nasib kita pula sampai dan betul hari ini hari raya dia. Bermakna puasa dia start advance. Start lebih awal lagi. Sebab negeri dia lain kan daripada kita. Matlaknya lain. Umpamalah, ini contoh ya. Jadi kita punya puasa baru 28 hari. Malaysia puasa 30 hari. Taiwan puasa 30 hari. Kita puasa baru 28 hari. Jadi kita qada berapa hari? Berapa hari lagi kena qada? Berapa hari? Jawab le. 1 hari saja. Kenapa? Cukupkan minimum kota Ramadan hanya 29 hari minimum. Jadi itu. Ini semua ilmu yang kena tahu. Ilmu berulang kait dengan puasa. Dan kemudian tentang niat tadi kita dah bilang. Tentang masuk Ramadan sudah bilang. Kemudian tentang rukun-rukun puasa. Paling tidak kita kena tahu rukun puasa itu berapa. Sembahyang 5 minit daripada takbir sampai salam. Rukunnya berapa sembahyang? Berapa? 13. Puasa panjang ke sembahyang panjang? Puasa panjang, subuh sampai maghrib. Rukunnya berapa? 17, 21 ataupun 23? Berapa? Saya cakap 23 nak kena pukul. Kadang-kadang kita kelak ini, kita semua pasal kawan-kawan kita dah belajar Ini ulang kaji tak apa. Sayyidina Ali bilang, alamak ustaz sebut lagi dah berapa kali aku dengar dalam bab ini. Dan Nabi bilang, jangan kau bilang kau dah belajar walaupun kau dah ulang 1000 kali. 1000 kali kau masih anggap macam baru. Setiap ilmu tu biar makin kuat ya. Biar makin kuat. Rukun puasa, ada tu kita tanya, berapa rukun puasa? 7, 11 atau 15. Ada kedip-kedip. Tak payah kedip. Memang 2 saja. Begitu. Yang ada boleh jawab, 8 ustaz.
Mana kau korek keluar lagi 6? Allah. Rukun puasa hanya 2. Niat dan nahan diri pada perkara yang batalkan puasa. Niat panjang lagi detailnya. Yang tadi kita sebut hanya sedikit saja. Niat banyak, kita banyak detailnya. Tadi kita hanya sebut sedikit saja ya. Kalau apa yang kita sebutkan tadi yang sedikit, kita masih baru pertama kali aku dengar ya. Baru pertama kali aku dengar. Bermakna macam-macam benda kita kena belajar lagi. Kena revise lagi puasa kita. Bermakna dah berpuluh tahun kita jalankan ibadat puasa, masih belum dengan ilmu, bilang kisahnya belum khatam. Tak ada cerita baru nak khatam Jepun perang, Jepun masuk. Tak ada cerita baru nak belajar cikgu mati. Banyak cikgu lain boleh ajar. Tak ada cerita saya belum, kenapa belum khatam? Baru nak belajar cikgu mati. Banyak cikgu lain. Baru nak belajar Jepun masuk. Jepun dari zaman dulu dah masuk, dah tak ada Jepun masuk lagi. Sekarang Jepun masuk sebagai turis. Kau jangan tak ada kena mengena, tak ada alasan cerita Pinami kan gitu kan. Kau tak sekolah pasal apa? Cikgu meninggal. Tak ada sekolah, Jepun masuk. Zaman dulu kadang you got no excuse. Kau bukan orang asli. Kau tak duduk dalam hutan. Kau hanya paling banyak pun kau hanya dengar lagu Melayu asli. Itu saja. Kau bukan orang duduk dalam hutan. Baik. Jadi kita sebut niat awal puasa. Jadi sekali kita sebut rukun puasa 2. Niat dan menahan diri pada perkara-perkara membatalkan puasa. Lalu kita ulang ya. Lalu kita ulang. Setengah kitab letak di situ ada syarat. Apa letak syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa. Setengah kitab taruh rukun puasa 3. Niat menahan diri daripada perkara-perkara batal perkara puasa dan orang yang berpuasa. Orang berpuasa. Jadi orang berpuasa tu 2. Wajib puasa dan sah puasa. Jadi yang setengah kitab taruh rukun puasa 2 dan orang yang berpuasa dan syarat-syarat puasa. Ya, begitu ya. Termasuk perkara-perkara batalkan puasa. Makan minum batal tak? Makan minum batal tak? Makan minum dalam bulan puasa batal tak? Makan dan minum dalam bulan puasa batal ke tidak puasanya? Tak batal kalau malam. Dalam bulan puasa, bukan ketika ibadat puasa ya. Kita berpuasa malam. Jadi kita bilang malam ya. Baik. Walau dia tak tahu sekalipun. Dia tak tahu sekalipun dia makan, dia punya dah maghrib dah. Ada maghrib, tak batal puasanya. Baik. Kemudian apa dia makan dan minum? Batal tak? Siang hari bulan puasa. Makan minum batal tak? Kenapa? Tak sengaja, lupa tak batal. Lupa tak batal. Makan dan minum dengan sengaja, sebab itu dengan sengaja, batal puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Saya tak makan. Pasal apa maksud makan adalah masuk dalam mulut sampai kenyang kan? Saya tak makan. Kerana yang saya masukkan itu tak sampai kepada perut saya. Saya ambil mie panjang, saya telan sampai sini aja. Tak sampai perut pun. Itu kau makan tak? Saya tarik balik lagi. Batal tak puasanya? Habis itu bukan makan. Saya cotton bud. Itu bukan makan. Makan dari telinga ke? Batal ke puasanya? Kerana makan dan minum adalah sebahagian daripada satu tajuk, iaitu apa? Perkara berkait dengan saluran terbuka dan rongga terbuka. Dia punya main tajuknya bukan makan dan minum tau. Makan dan minum sebahagian. Kerana makan dan minum mulut saja kan. Itu ada telinga, ada hidung, ada pintu hadapan, ada pintu belakang, semuanya itu ya. Jadi makan dan minum kena sebahagian, part of that tajuk. Tajuknya apa? Saluran terbuka dan rongga terbuka. Sebutkan contoh rongga terbuka. Yang dah tahu tak payah jawab. Sebutkan rongga terbuka. Contoh rongga terbuka. Apa rongga terbuka? Sebutkan rongga terbuka. Apa rongga terbuka? Lagi? Lagi apa rongga terbuka? Apa lagi? Apa lagi rongga terbuka? Monggo ngarap kat sini. Kita tengah tanya rongga terbuka bulan puasa. Sebutkan contoh rongga terbuka. Rongga terbuka apa ni contohnya? Rongga terbuka. Ya? Rongga terbuka.
Contoh rongga terbuka dalam bab puasa. Apa dia? Lagi? Hidung, telinga ya. Itu bukan rongga terbuka, itu saluran terbuka. Itu saluran terbuka. Itu saluran terbuka. Dan di situ ada saluran terbuka, ada rongga terbuka. Kebanyakan orang apabila kita bilang rongga terbuka, dari kecil kita main sebut itu rongga terbuka. Okeylah, terima. Sebab dari itu, kenapa kita terima? Kenapa dari dulu tuan-tuan guru kita sebut itu sebagai rongga terbuka? Sebab dari itu boleh sampaikan kepada rongga terbuka. Daripada saluran terbuka boleh sampai pada rongga terbuka. Rongga terbuka sebetulnya adalah organ kita, organ-organ dalam badan kita. Terbuka bermakna dia tidak solid, dia tidak padu, boleh isi sesuatu. Perut, rongga terbuka, boleh isi makanan, boleh sampai kepada perut menerusi beberapa saluran. Apa lagi rongga terbuka? Rahim wanita, rongga terbuka, boleh isi apa rahim? Si baby. Lagi apa? Pundi-pundi kencing, rongga terbuka. Itu rongga terbuka. Itu rongga terbuka ya. Rongga terbuka. Saluran terbuka lain pula. Saluran terbuka tak mau nangis, tak mau bising. Saluran terbuka telinga, hidung, mulut, pintu hadapan, pintu belakang, lubang puting susu. Itu saluran terbuka. Dari saluran terbuka boleh sampai pada rongga terbuka. Dari telinga dan hidung boleh sampai otak. Betul kan? Kadang-kadang akan pedih sampai naik otak kan? Dari hidung dan mulut boleh sampai perut. Dari pintu depan, pintu belakang boleh sampai macam-macam tempat. Itu saluran terbuka. Dari saluran terbuka boleh sampai rongga terbuka. Jadi tentang rongga terbuka, saluran terbuka, dia punya statement 3 hukumnya. Apabila seseorang memasukkan sesuatu menerusi saluran terbuka, melewati batas-batasnya. Dengan saluran terbuka ada batas-batasnya ya. Melewati batas-batasnya, walaupun tak sampai kepada rongga terbuka, batallah puasanya. Memasuki saluran terbuka, melewati batasnya. Batas saluran terbuka nak kena tahu. Walaupun yang masuk itu kecil, seperti sebutir pasir, walau bukan makanan, walau tidak mengenyangkan, walau tak sampai kepada rongga terbuka sekalipun, batal puasanya. Contoh, sebutir pasir kecil, kan tak bukan makanan, tak mengenyangkan, batal puasanya. Seperti yang tak sampai pada rongga terbuka. Bulan puasa dia praktis sarkas. Ambil pedang masukkan. Sampai batasnya aja batal puasa. Baik, itu saluran terbuka. Saluran terbuka punya batas pula mana? Batas telinga mana? Yang nama batas telinga termasuk lebih batal, tak sampai batas tak batal. Mana dia batas telinga? Kelingking. Kelingking kita paling dalam itulah batasnya. Jadi kalau telinga kita gatal, kita garuk pakai yang lebih besar pada kelingking, tak batal. Masuk kelingking pun maksimum tak batal. Yang lebih halus daripada kelingking, batal. Kerana lebih halus dapat lebih masuk lagi. Jadi batas bagi telinga ialah kelingking. Ya, batas telinga kelingking. Batas bagi hidung mana? Bulan puasa korek hidung sini batal tak? Mana batasnya? Kalau kita hirup air rasa perit. Hirup air rasa perit, itulah batasnya. Apa lebih pada itu, kiranya melewati batas, batallah. Mulut mana batasnya? Mulut mana batasnya? Di mana situ? Di sini apa dia punya? Huruf apa tu? Makhraj huruf ha yang tak bertitik. Ha. Ramai tahu orang dah berpuasa berpuluh tahun tak pernah dengar apa buat ini. Maknanya macam mana kau puasa selama ini? Kita masih kecil kita belajarlah. Habis lepas tu tak upgrade. Tak pernah dengar pun tentang rongga terbuka, saluran terbuka dan batas-batasnya. Itu namanya kebangetan. Benda lain kau belajar darjah 1, darjah 2 sampai universiti puasa, kau belajar ilmu kanak-kanak sampai ketua kau pakai ilmu puasa, kau tak upgrade. Tak boleh. Tak boleh. Baik, bagi mulut batasnya, kalau wuduk batas mulut ialah bibir. Bagi puasa batas mulut ialah makhraj huruf ha yang tak ada titik. Ha, alhamdulillah, subhanallah. Ha. Jadi ha yang tak ada titik. Ha atas, ha bawah. Jadi ha.
Ha yang tak bertitik. Apa turun bawah ha, hukum makan. Apa naik ha, hukum muntah. Baik. Pintu hadapan, pintu belakang. Pintu belakang batasnya, itulah pintunya. Bibirnya itulah pintunya. Pintu belakang. Pintu hadapan bagi wanita, perawan, bagi laki-laki itulah pintunya. Bagi wanita, alat kelaminnya lain. Bagi wanita yang perawan, ketika dia diri baik, ketika dia nyangkung baik, itulah pintunya. Bagi wanita yang sudah biasa dengan lelaki, ketika diri, itu kira pintu luar. Ketika dia menyangkung, itu kira pintunya. Jadi apa yang dia masuki dalam pintu yang ketika dia menyangkung, batal puasanya. Baik. Dan lubang puting susu wanita. Baik. Itu saluran terbuka. Jadi kita dah bilang tadi. Mata bukan saluran terbuka dan bukan rongga terbuka. Daging bukan. Tulang bukan. Sungsum bukan. Baik ya. Jadi kalau pakai air mo, tak batal puasa. Kerana apa? Dia bukan saluran terbuka. Walaupun lepas itu pakai celak, tak batal. Walaupun kita ludah keberan hitam bau keluarnya. Kerana itu hukum resap. Kerana kita bilang, tengok statementnya sebelum kita bilang batal tak batal. Dalam rongga dan saluran terbuka dan rongga terbuka, hukumnya yang pertama, apabila seseorang masukkan sesuatu menerusi saluran terbuka, melewati batasnya, walaupun tak sampai rongga terbuka, batal puasa. Yang kedua, apabila seseorang memasukkan sesuatu terus kepada rongga terbuka, walaupun tidak melalui saluran terbuka, tapi menerusi saluran dibuka, batal juga puasa. Iaitu apa? Rongga terbuka, perut. Dimasukkan sesuatu tidak menerusi saluran terbuka. Tidak menerusi mulut, tak menerusi hidung. Masukkan menerusi apa? Tebuk. Doktor tebuk. Injection belum ya? Injection jarum kecil. Ini jarum besar. Doktor tebuk, masukkan skop. Masukkan skopnya sampai stomaknya aja, batal puasa. Kerana itu sampai kepada rongga terbuka. Jadi kalau bulan puasa orang tikam diri, Allah, tikam diri sebelum dia mati, puasa dia batal dulu. Puasa dia batal dulu. Kenapa? Memasukkan pisau ke dalam perutnya. Baik. Jadi itu walaupun masukkan menerusi apa, tidak menerusi saluran terbuka, tetapi menerusi saluran dibuka, batal puasanya. Yang ketiga, apabila seorang masukkan sesuatu walau sampai kepada rongga terbuka, tetapi tidak menerusi saluran terbuka, tidak menerusi saluran dibuka, tidak batal puasanya. Seperti hukum resap, seperti hukum injection. Kita bilang daging, tulang, somsom bukan saluran terbuka, bukan rongga terbuka. Injection, cocok. Kadang-kadang lepas injection, rasa tak obatnya? Dia mengalir kat dalam kan, dalam badan kita. Tak batal puasa. Sebab ini bukan rongga dan bukan saluran. Apa lagi yang bukan saluran akan rongga? Mata kita bilang tadi. Pakai celak, pakai aimo, tak batal. Walau yang kau titikkan itu lepas pakai celak, kita ludah, hitam tau. Maknanya dia resap masuk dalam. Itu hukum resap. Hukum resap, diserap dan dia resap. Ya. Pakai aimo, tak batal. Walau yang kau titik sekalipun, walau yang kau titik tu Coca-Cola sekalipun, tak batal. Saking kan bulan puasa tengok Coca-Cola kepenginnya, nak masuk dari tekak tak boleh kan, masuk dari mata umpamanya lah. Tak batal. Ya. Baik. Pedih tak pedih mata kau tu, kau punya pasal lah. Tapi ini hukum kita baca, kita sebut hukum ya. Baik. Jadi apa? Itu seperti orang urut perutnya bulan puasa. Gosok minyak serai. Kemudian selang 20 minit dia atop. Atop, bau minyak serai lah. Atop apa top? Atop apa? Sudah tahu, orang Melaka pun dah tahu atop. Orang Melaka belajar agak bercampur dengan batu pahat, jadi tahu. Apa? Dia atop ataupun cekokan. Cekokan apa? Sedu-sedu. Sedu-sedu. Apa? Kali bau minyak serai. Itu maknanya dia resap. Tak batal puasa. Kenapa? Tidak menerusi saluran terbuka, tidak menerusi saluran dibuka. Begitu ya. Lepas itu dialisis darah tak batal. Sebab apa? Dia masuk menerusi urat. Urat, tulang, somsom, daging. Bukan saluran dan bukan rongga terbuka. Ya. Dialisis air batal. Sebab dimasukkan dalam rongga terbuka. Begitu ya. Jadi itu dia punya hukum dia kaedah. Makan, minum, makan, minum, itu tertelan, termasuk air, semua masuk dalam bab ini. Semua masuk dalam bab ini ya. Orang bulan puasa, kumur-kumur, tertelan, batal tak puasanya?
Tak sengaja ustaz, saya kumur-kumur tertelan. Saya tak sengaja, betul-betul tak sengaja tertelan. Batal tak puasanya? Batal tak? Tafsil. Tafsil tu apa? Ada tengok. Yang ada batal, yang tak batal. Tafsil maknanya ada bahagiannya. Dibagi 4. Yang pertama, empat-empat orang bilang kita, ustaz, kami empat-empat kumur-kumur. Tak sengaja tertelan. Empat-empat kan, sengaja memang batal. Tak sengaja tertelan. Adakah batal puasa kami? Yang pertama kita tanya, awak kumur-kumur apa? Kumur-kumur saya? Kumur wuduk ke? Bukan. Kumur-kumur kena pasal mandi hadas ke? Bukan. Kumur-kumur pasal gusi berdarah? Bukan. Kumur-kumur sendiri. Pasal apa? Cuaca panas ke? Mulut saya bangun tidur ke? Itu bermakna awak punya suka sendiri. Bukan diperintah oleh syarak. Maka dia kumur-kumur. Tertelan. Batal. Tapi tak sengaja kok ustaz. Awak punya tertelan tak sengaja. Tapi awak punya kumur-kumur sengaja. Tidak diperintah oleh syarak awak buat. Itu namanya awak punya sengaja. Maka awak kena ekstra cermat. Awak batal puasa. Yang kedua, saya kumur-kumur. Kumur-kumur apa? Kumur-kumur wuduk. Kali ke berapa? Awak kumur-kumur? Kali keempat. Keempat dituntut tak? Tak dituntut. Awak dengan dia sama kes tadi. Batal puasa. Orang berikutnya, kumur-kumur apa? Kumur-kumur wuduk. Cuci kali ke berapa? Pertama, atau kedua, atau ketiga. Sekarang tengok dia cara dibuat caranya mubalaghah ke tidak. Over ke tidak. Agak-agaknya awak pakai air berapa banyak ya? Tak banyak lah ustaz, setengah baldi. Setengah baldi, itu namanya sudah over. Batal puasa. Kenapa? Melakukannya dengan cara berlebihan. Nampaknya cuai di situ. Cuai di situ. Yang keempat, kumur-kumur. Wuduk, cuci kali pertama, kedua atau ketiga. Tak sengaja, tengah kumur-kumur, cucunya tepuk. Tertelan. Tak batal. Kenapa? Nombor satu, kumur-kumurnya bukan dengan sengaja. Atas perintah syarak. Dan dia melakukan sebagaimana biasa adanya. Tidak berlebihan. Dan kali ke berapa? Pertama, kedua, ketiga masih dituntut oleh syarak. Maka tertelan, tak sengaja, tak batal puasanya. Tak batal puasanya ya. Jadi kumur-kumur saja ada tafsilnya ya. Tak semuanya sama ya. Ini semua yang kita sebutkan di sini perlu kita belajar tau. Perlu kita belajar kalau kita berpuasa berpuluh tahun tapi tak pernah belajar ini semua, perlu ulang kaji. Perlu ulang kaji. Semaklah kitab-kitab. Yang kita bilang tak pernah dengar pun. Memang tak pernah dengar. Tak belajar mana nak dengar. Tak pernah dengar sebab itu kena dengar. Yang orang asal dia tengok apa dia tak tahu aja, dia tak pernah dengar aja pada dia. Ni betul ke? Aku tak pernah dengar ke? Macam dah dia pernah dengar semua. Kadang-kadang hadir kuliah pun tak hadir. Jadi kalau kita apa perkara kita tak pernah dengar, jangan terus kau tolak. Tak pernah dengar maknanya kau tak belajar, sebab itu kau tak dengar. Yang dia asal dia tak pernah dengar saja. Aku tak pernah dengar pun. Macam dah dia pernah dengar semua. Dia selalu dia dengar radio. Macam mana hukum puasa kau nak dengar? Hari-hari kau dia dengar, bual-bual. Itu saja dia dengar. Macam mana dia nak tahu hukum-hukumnya? Kena belajarlah. Nanti kita bilang, mesti ada. Ini masuk dalam yang pertama, mesti ada ilmu puasa. Yang kedua, tak boleh ada dosa. Kamin saimin, laisa lahu min syahmi lal ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa, tak ada hasil puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tak puasakan matanya, tak puasakan telinganya, tak puasakan lisannya. Tak ada pahala puasa. Tak menghayati puasanya. Tak menghayati puasanya, tak ada pahala puasanya. Tak boleh ada. Tapi bulan lain kok boleh, bulan lain pun tak boleh. Bulan lain pun dosa. Bulan puasa mencemarkan dosanya, mencemarkan puasanya. Hatta dosa dan umpat, kita kalau baca kita penawar hati ni. Sebab penawar hati ni penting ya. Di situ ada dosa yang tak dosa. Ada umpat yang tak dosa. Yang tak dosa. 6 umpat yang tak dosa. Itu pun dalam bulan Ramadan siang dielakkan. Kenapa takut menjejas pahala puasanya? Seperti umpat tak dosa tu apa? Umpat tak dosa, orang tak tanya sama kita. Encik Hasan, saya mau tumpang tanya. Itu Encik Ali pernah jadi jiran awak bukan? Sekarang dia pinang anak saya untuk anaknya. Macam mana keluarganya tu? Kata awak lah, awak nak terima boleh. Tak ada, saya tak ada apa masalah. Dia memang jiran saya, dia memang okey. Cuma bapaknya tu dulu keluar masuk jail. Maknya kaki gaduh. Budaknya tu sendiri penagih dadah. Pamannya. Berdosa tak kita cakap? Tak berdosa. Sebab orang nak minta, kita kasih tahu. Orang tanya, kita kasih tahu. Ada dalil-dalil ni semua tu ya. Tak dosa.
Kenapa nak kasih tahu? Nak kasih tahu. Bukan tambah-tambah ya. Cakap yang betul lah. Cakap yang betul. Dalam bulan puasa elakkan. Dalam bulan puasa elakkan. Encik Hasan, saya mau tanya begini-begini. Minta maaf Encik Ali ya. Dalam bulan puasa, departmen tanya tutup. Kerana apa? Imam Malik pun tanya apa semua, fatwa-fatwa pun orang dah pas hari raya. Yang penting-penting aja dia jawab. Ini bulan puasa, departmen tanya tutup ya. Jiran ke, besan ke, tutup lepas hari raya ya. Ataupun kalau nak sangat malam pun boleh lah. Awak tanya sama saya. Kenapa? Siang hari bulan puasa, departmen bertanya, inquiry counter tutup. Pasal apa? Salah jawab, jadi dosa. Jadi dosa ya. Kalau tak dosa, tapi menjejas pahala puasa. Menjejas pahala puasa ya. Baik. Itu semua ya. Jadi tak boleh ada dosa dalam bulan puasa. Tak boleh ada dosa. Tak boleh ngumpat ya. Siapa? Saya tekoh. Orang lain. Tak boleh ada dosa dalam bulan puasa ya. Tak ada dosa. Termasuk ngumpat ya. Ngumpat yang rasmi kita tahu. Kau dah dengar bulan itu begini-begini, itu umpat yang rasmi. Yang kita takuti umpat yang tak rasmi, umpat yang tak perasan. Apa umpat yang tak perasan? Contoh kita pergi kedai selalu kita bilang ya, nak beli kain. Bang, kata awak nak kain hijau. Kan ada tu, cantik tu kain hijau. Kasar lah. Umpat tu. Kalau dah umpat, toki tu menjual kain yang kasar. Agak kalau dengar dia happy tak? Kan tak happy. Mana kasar bang? Tak kasar lah. Tangan abang tu yang macam kertas pasir. Umpamanya lah. Umpamanya begitu ya. Itu umpat. Itu umpat ya. Itu namanya umpat. Bang, kata nak beli kain bang. Kain hijau. Tu ada kain hijau bang. Kenapa tak ambil? Aku belum puas pilih. Banyak lagi ni, semua cantik-cantik belaka. Tapi umpat, celah tak boleh. Lalu kita kasih contoh ya, di bazar Ramadan. Kata awak nak beli mi goreng, tadi mi goreng tu. Taklah. Tak selera. Birat. Birat. Kau dah mengumpat bahawasanya akak jual mi goreng tu birat. Tu umpat tak sengaja tau. Dalam bulan puasa. Bulan puasa tak boleh. Dan bulan puasa tak boleh jidal bertengkar. Semua tu tak bagus. Pantang larang macam haji. Yang bertengkar betul-betul itu kita tahulah. Engkau memang gitu. Itu tengkar gitu kita dah tahulah. Yang lagi satu tengkar yang kita tak perasan. Umpat yang kita tak perasan. Kita bilang ya. Seperti umpat apa yang tak perasan. Seperti kita dah bilang tadi. Umpat orang tanya nak mantu. Bohong yang tak perasan. Bini kita masak. Tak enak. Umpamanya. Kali masuk saja. Dengar masak. Sedap tak bang baunya? Pada baunya kayak jamu. Umpamanya. Umpamanya. Sedap lah. Bohong tak? Bohong. Dosa tak? Tak dosa. Pasal nak ambil hati bini. Elakkan. Tengah masak. Tengah masuk. Awak masak apa baunya macam buat periuk. Jangan kecilkan hati dia pula. Itu dah berdosa lain pula. Bininya masak. Tak enak. Umpamanya lah ya. Bininya masak tak enak. Masak. Tengah masak. Sedap bang baunya. Kau nak cakap apa? Kau bilang sedap, bohong. Walaupun tak dosa, sebab pun menjaga hati dia, tapi menjaga pahala puasa. Jadi macam mana? Kau nak bilang apa? Jom abang tersumbat. Bohong, berdosa. Jadi macam mana? Sedap tak baunya bangnya? Nanti kalau dah siap, dah tentu sedap lagi. Kau bilang, dah siap, dah tentu sedap lagi. Mana sekarang ni belum cukup sedap. Begitu ya. Nanti kau dah siap, lagi sedap lagi ni. Tengah mendidih dah baunya gini. Baunya gini tu mana kau sebut gini saja. Tengah mendidih aja baunya dah sedap gini. Bohong. Tengah mendidih dah baunya gini. Baunya gini tu apa? Baunya kayak gini maksudnya. Tengah mendidih dah baunya gini. Dah masak tentu lagi sedap. Betul tak? Lagi sedap sikit lah. Tadi belum sedap sangat. Itu pun dalam bulan puasa, hati-hati. Itu tadi kita bilang umpat yang tak sengaja. Beli kain. Kasar. Bohong yang tak sengaja. Itu pun elak. Cermat je. Bohong tak sengaja. Tengkar yang tak sengaja. Apa tengkar tak sengaja? Hati-hati. Sebab itu bulan puasa jangan banyak-banyak pergi kedai. Jangan banyak bual-bual. Takut termata. Umpamanya lah ya. Umpamanya. Rumah Cik Hasan tu warna apa ya? Yang warna hijau. Biru lah. Hijau lah. Tengkar tu. Tengkar tak sengaja. Tengkar tak sengaja. Ya. Lagi apa tengkar tak sengaja?
Ini kain berapa harga? RM15. RM15, RM7 sudah. Mana boleh RM7? Separuh harga pun begitu. Tak boleh. Ini kedai lain pun datang. Awak pergilah kedai lain. Umpamanya lah begitu. Orang kan suka begitu kan. Itu tengkar tak sengaja. Okeylah, tak sampai RM7 lah. Ini berapa? RM15. RM15. RM14 sudahlah. Tak kurang bang, harga tetap. Takkan harga tetap tak boleh kurang sikit pun. Tak boleh bang. Memang harga dah tetap pun. Ni dah diskaun ni. Awak ni tak akan gitu. Sudah kira tengkar tak sengaja. Biasa tak kan? Bulan puasa. Sebab tu bulan puasa jangan banyak keluyuran ke sana ke sini. Apa-apa tak boleh. Takut terjatuh dalam ini. Sengaja tengkar memang tak bagus. Engkau ini memang tak boleh. Ini tengkar tak sengaja. Umpat tak sengaja. Dan apa tadi kita bilang? Bohong tak sengaja. Kena jaga. Habis tak sengaja Ustaz. Namanya puasa. Kena jaga. Setiap kau tutur kau kena jaga. Setiap kau cakap kau kena jaga. Tak puasa pun kena jaga. Ini pun dalam puasa. Betul tak? Semua tak sengaja. Tak ada. Setengah tak sengaja berdosa. Setengah tak sengaja membatalkan. Setengah tak sengaja tidak membatalkan. Setengah tak sengaja tak membatalkan puasa. Tapi membatalkan pahala puasa. Itu namanya wahtisaban, penghayatan. Jadi tak boleh ada segala dosa dan cela. Biar banyak, iaitu apa? Biar banyak amal ibadat, iktikaf, baca Quran, iktikaf, baca Quran, derma, sedekah, semuanya ya. Sebut tentang derma sedekah. Bulan puasa mana lagi afdal kita nak derma? Okey? Rumah anak yatim, rumah kebajikan ataupun antau student nak belajar derma lah, belajar. Kita kasih duit. Mana lagi afdal? Rumah anak yatim, rumah kebajikan fakir miskin ataupun budak-budak yang nak belajar. Mana paling afdal kita sedekah? Mana paling afdal? Mak bapak kita dulu. Mak bapak kita dulu. Antau sana, antau sini. Mak bapak tak hantar duit. Tak boleh. Mak bapak, kau ada kasih 1 sen 2 sen bulan puasa. Kemudian kasih derma madrasah. Konon. Mak bapak dulu. Duit araya lain. Mak, ni untuk araya mak disanggung ni maknya ya. Ni mak, sikit untuk araya mak. Tak ada banyak mak. RM30. Yang tu termampu RM30 lah. Tak mampu mak, sikit aja mak. Sikit-sikit araya mak. Itu untuk bulan puasa mak. Kasih. Tak apa mak, tak apa mak. Kasih. Orang tak mampu RM30. Pasal kau dah beli barang RM30,000. Umpamanya ya. Mak bapak kita jangan lupa. Dan siapa lagi? Anak isteri kita tau. Biar mereka boleh derma dalam bulan puasa. Jadi jangka kau punya derma, kau punya wang, harta kau, amalan kau jangkau pada orang lain, iaitu anak isteri kau. Anak isteri kau jangkau pada orang lain. Sebab tu bulan puasa lebihkan wang belanja dapur. Kasih tahu isteri kita, awak nak kalau masak lebih sikit tak apa. Kasihlah apa semangkuk 2 mangkuk, kasih Kak Jah, Kak Nah sebelah semua tu. Jadi izin sama isteri, mana dia nak masak banyak, kasih belanja lebih sikit. Bukan untuk family kita, untuk dia boleh bersedekah. Jadi kau punya harta jangkau amal kau pada orang lain, isteri kau pula jangkau pada orang lain. Lepas tu anak isteri kita dahulu. Kalau kita terus kasih madrasah, jangkau pada dia saja. Kalau kita kasih ahli keluarga kita, jangkau. Kalau mak bapak, itu tanggungjawab. Kalau anak isteri untuk jangkau, untuk double jangkau. Begitu ya. Jadi itu kita bilang ya, biar banyak derma semuanya ya. Derma, sedekah semua jangan tinggal. Jangan lupa sahur, buka, semuanya je. Kita kena jaga semua tu. Dan kena ikut prosedur, tak ikut suka kita ya. Kena ikut prosedur, tak ikut suka kita. Buka puasa. Mana afdal? Awak semua buka puasa, bang aja semua kat meja makan. Saya tidak, saya sembahyang. Bang saya sembahyang, saya baca doa, saya sembahyang. Lepas sembahyang saya wirid, saya ba'diyah. Saya surah saya baca paling pendek ala al-ghasyah. Dah saya doa dah apa semua, tafakur. Lepas tu baru saya buka puasa. Ya. Halingnya. Yang kedua, saya pula lapar. Saya tak tahan. Saya makan full meal. Makan penuh. Ingat ya, full meal bukan full table, bukan full stomach ya. Saya makan nasi, kemudian lepas tu baru saya sembahyang. Saya makan full meal. Ya. Saya pula tidak. Saya makan tamar 3 butir, saya minum air, kemudian saya sembahyang. Kemudian baru saya buka puasa, baru saya makan juadah, nasi ke mi ke. Mana lebih afdal? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama ialah tadi apa kita bilang? Sembahyang dulu. Yang kedua, buka penuh dulu. Yang ketiga,
separuh-separuh. Dia dah buka sikit, kemudian dia sembahyang kata, mana paling afdal? Yang dah tahu tak payah jawab. Mana paling afdal? Tengokkan yang ketiga ya, yang kedua. Kenapa Rasulullah buat begitu? Sebab itu kita bilang, dalam nak buat ini semua, kena belajar. Bukan ikut suka kita, bukan ikut kebiasaan orang kita. Ya? Kenapa? Rasulullah makan dulu sebelum buka? Rasulullah makan dulu sebelum buka. Satu lagi Nabi mengatakan, kalau ada asyak dan isyak, dahulukan asyak. Asyak tu makan malam, termasuk buka. Isyak tu sembahyang malam, termasuk maghrib. Ya? Dahulukan. Tambahan lagi, yang nama sembahyang perlu khusyuk. Kau dah puasa 13 jam, sekarang dah boleh makan, kau sembahyang, boleh khusyuk ke? Lauk dah panggil, ungkapnya dah panggil lambai-lambai, air bandungnya dah panggil. Kau pergi sembahyang dulu. Agak-agak boleh khusyuk tak? Jangan marah ya. Cuba kau dengar setengah-setengah imam lah. Yang kalau bukanya setakat itu aja dulu. Tak payah siapalah, kita sendirilah. Sendirilah. Agaknya bacaannya laju tak agaknya? Laju masa-masa nak jumpa makan. Sembahyangnya pun ringkas. Tak khusyuk. Tak khusyuk. Makan dulu. Dia bilang full meal, bukan full table. Begitu ya. Itu semua tu kena banyakkan amalan-amalan dalam puasa. Sembahyang sunatnya, sedekahnya, iktikafnya, ya. Tak ada kerja, asyik kat rumah selonjor aja. Balik pergi masjid lah, duduk iktikaf dekat masjid. Walau baca Quran ke, tasbih ke, tafakur ke di masjid, ya. Baik, itu tambahkan. Biar banyak, itulah amal soleh. Beri orang buka puasa, pahalanya besar. Semua cara. Sama ada kasih orang kamar, pun orang buka juga. Sama ada kita kasih orang juadah dan masak, kasih. Ataupun munjung ya, orang kita adatnya ya. Ataupun jemput orang datang rumah. Semua cara kita bikin. Kita nak tambahkan. Siapa beri orang buka puasa, apa pahala orang tu buat puasa kita dapat? Satu. Siapa beri orang buka puasa dengan ikhlas, dengan duit yang halal, walau satu orang sekalipun, pada malam Lailatul Qadar, malaikat turun berduyun-duyun. Ketuanya Jibril. Malaikat ucap salam. Yang ada berjabat dengan manusia, yang ada berjabat dengan Jibril. Yang dijabat oleh Jibril itu yang kasih orang buka puasa tu. Itu yang kasih orang buka puasa. Kalau dijabat oleh Jibril, air matanya akan banyak bercucuran, tanda segala dosanya dah terbilas, ya. Begitu. Kasih orang buka puasa, ya. Walau yang kasih tamar ada juga. Ada kat masak mi goreng, masak bubur kasih jiran, ada juga. Kasih munjung tu full set tau. Ada juga, ya. Ada budaya kita munjung, ya. Dan jemput orang buka puasa pun ada juga. Duit kita cemplungkan di tambung masjid, dana buka puasa pun ada juga. Jadi kita tak tahu yang mana satu diterima oleh Allah. Yang ini pun ada, yang ini pun ada, yang ini pun ada, yang ini pun ada. Itu biar banyak amal soleh, biar sedikit kesedapan. Termasuk buka. Yang nama buka bukan beraneka ya. Yang muka makin sederhana. Yang nama buka memang makin sederhana nama buka. Makannya sedikit. Kalau kita biasa ambil 3 sendok, ambil 3 sendok juga, kurangkan 1 sudu. Paling tidak. Biasa lauk 3 macam lauk, buka puasa hanya 1 macam lauk. 1 lauk tok. Ni hari nasi putih, sambal tumis telur. Yes. Besok nasi putih kari ayam. Yes. Enak tu, dah cukup tu. Dah cukup. Habis kok tak ada sayurnya Kak Ustaz, kan mesti balance ada sayurnya. Baiklah, nari ayam besok sayur. Tak mestinya nari ayam dan sayur. Nari ayam besok sayur. Besok buka puasa kuah lemak kangkung. Dah, cukup. Cukup. Begitu ya. Jadi kurangkan masa di dapur, kurangkan belanja untuk makan, kurangkan waktu untuk makan, dan kurangkan lemah selepas makan. Kerana lapar tu besar fadilatnya. Dan kita dah raih ketika kita puasa selama 13 jam, buka kok mangane akeh, ya terus ngantuk. Terusnya ngantuk, badannya jadi tak kuat je. Jadi kalau mangane sitik, ya masih kuat lagi puasanya, masih belum ngantuk lagi sembahyangnya, ya. Dan rohaninya tu yang penting, ya. Baik, biar sedikit segala kesedapan. Kita bilang tadi, baju pun pakai yang lusuh. Kalau orang zaman dulu ya, bulan puasa pakai baju lusuh-lusuh tau. Boleh nampak, ya. Terbalik ya kita ya, lagi tarawih punya lawa, gamis baru, semua sederhana. Sepanjang Ramadan sederhana. Orang dulu kalau bilang bulan puasa pakai yang sederhana, biar hari raya berseri.
Ini bukan pasal hari raya berserinya. Seri lantaran zuhud Ramadannya. Seri lantaran zuhud Ramadannya. Tinggi ya. Atau biar sikit segala kesedapan. Yang tak boleh, kesedapan yang haram itu masuk dalam bab yang tak boleh. Kesedapan yang seperti apa? Gobah bunga. Boleh tak? Kan boleh. Orang perempuan. Tapi itu semua kesedapan. Sehingga kan Imam Haddad mengatakan orang salih kalau dalam bulan puasa mereka meninggalkan adat-adat kerana mereka konsentrasikan ibadat. Adat mereka tu apa? Tepat bara. Adat mereka tu apa? Padahal adat mereka tu dah sunnah tau. Maulid, hadrah. Bulan puasa tak ada maulid, tak ada hadrah. Tak ada maulid, hadrah. Hanya apa? Khatib, Quran, salat, itu saja. Gitu ya. Jadi maulid-maulid pun tak ada bulan puasa. Kadang kita pergi tengah tempat orang, dia jemput, baca maulid ustaz. Haram tu tidaklah. Selawat Nabi, dia tak dosa. Cuma tak kena tempatnya. Kalau nak pun selawat Nabi, selawat saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saja. Tak ada maulid. Itu semua kira apa acara-acara. Itu adat-adat. Orang alim, adat-adat ditinggalkan. Termasuk kalau ada adat yang berbentuk ibadat pun ditinggalkan. Ini kan pula adat yang dikonyah, yang ditelan, yang dimakan, lagi dikurangkan. Adat yang berbentuk ibadat pun dikurangkan. Kenapa? Ada ibadat lain. Bukan kurangkan maknanya dia relax tau. Dia kurangkan kenapa? Ada ibadat lain. Seperti tarawihnya khatam, seperti apa, baca Quran tadarusnya khatam, seperti etikaf masjid, seperti baca tafsir, sebagai apa semua tu kita katakan. Jadi segala adat-adat mereka tidak ada dalam bulan puasa ya. Jadi mesti ada ilmu puasa. Tak boleh ada dosa. Biar banyak amal ibadat, cari reda Tuhan Yang Maha Esa. Biar sedikit, biar kurang, enak dan selesa. Biar sederhana ya. Tapi hari raya lain cerita. Hari raya lain cerita. Kalau tak begitu, kita nakkan pahala cemerlang ya. Kalau tidak, susahlah kita bilang ya. Ya susah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan selamat menjalankan ibadat puasa. Dan apa yang ilmu yang kita cakapkan tadi penting ya. Belajar perkara-perkara batalkan puasa, perkara-perkara hubung kait dengan puasa. Perlu tahu ya. Perlu tahu ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan puasa kita puasa yang cemerlang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi sepanjang Ramadan semua kuliah duha kita tak ada. Kuliah subuh ada. Sebab lepas subuh tak ada tidur. Makruh. Jadi kuliah subuh ada. Waktu duha tu waktu tidur. Antuk. Jadi kuliah zuhur ada. Kuliah asar ada. Kemudian lepas maghrib buka. Lepas isyak tarawih. Ya. Dan tarawih tempat kita setiap malam bermula pukul 9. Kalau isyaknya pukul berapa sekalipun. Tarawihnya tetap mulanya pukul 9. Ya. Begitu jadi. Apa orang dari jauh dari apa semua datang tarawih. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.